Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk lab sheet kita yang keempat, iaitu tajuknya adalah function. Okey, jadi mari kita lihat satu persatu. Okey, adik-adik boleh baca sendiri aim dan juga objektif bagi lab sheet ini. Okey, ini sekarang ni saya nak terangkan berkaitan tentang example yang pertama. Okey, ini adalah example kita yang pertama. Okey, mari kita try buat kat dalam kita punya dev C++. Okey, so kita tekan saja Ctrl N. Okey. Then, ini kita kena salin, kita kecilkan sedikit. Okey. Okey. Daripada sini sampai ke sini adik-adik semua kena salin satu persatu ya. Okey, setelah kita dah salin semuanya, okey, example kita ni. So, macam mana kita nak baca benda ni? Okey, saya besarkan sedikit. Okey, ini adalah directory kita. Okey, biasa. Function, kita punya coding ni adalah untuk menceritakan tentang function prototype, call dan juga definition. Okey, kat sini ada komen. Function prototype also call function declaration. Okey. So, ini ni apa ni? Float. Okey, perasan tak? Float ni dia declare sebab nilai value yang kita nak gunakan ni dalam bentuk perpuluhan. Apa yang keluar nanti, kalau contoh kita letak 2 sekalipun dia akan keluar 2.0000. Nilai itu dalam bentuk perpuluhan. Okey, mari kita lihat satu persatu Okey, kenapa pelik sangat kat sini? Ini adalah dipanggil macam kita belajar, dia adalah function prototype. Dia juga sebagai function declaration lah. Okey, mari kita lihat pula yang seterusnya. Main function program start from here. Ini adalah komen Okey, int main parenthesis. Okey, lepas tu declare kat sini. Float m n. So, dalam untuk coding ni, dia declare nilai m dan juga n dalam bentuk float. Float ni adalah sesuatu yang dalam unit desimal, perpuluhan. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey. Dia keluar printf enter some number for finding square. Okey. So maksudnya ini akan display dan scanf ini minta user masukkan nilai. Nilai %f bila kita guna float kita kena guna %f. Okey, %f ini merujuk kepada m. M ini merujuk kepada yang telah diberikan dideclare kat sini. Faham Okey, lepas tu pula nilai yang ni dia turun bawah pula. Contoh kita masukkan nilai ni adalah 2. So nilai M adalah 2 lah. Okey, lepas tu tengok-tengok bawah pula. Ini dipanggil function call. Kenapa? Sebab dia ada parenthesis ni, ada parenthesis. So dia tulis sini n sama dengan square M. Benda ni kita tak faham. Kita tak faham dia punya situasi. So macam mana kita nak faham ini dipanggil function call. Dia M ini dia square, nampak square. Square M. So macam mana kita nak cari dia? Kita terus naik ke atas, kita lihat dia square kat sini. Okey, square M ini 2 tadi kita masukkan contoh kan? Okey, so ini adalah nilai kat sini. So X adalah 2. X adalah 2. Okey, bila kat sini adalah function prototype. Lepas bila ke function prototype, kita pergi cari pula kat bawah. Macam mana kita nak cari kat bawah? Sebab banyak sangat. Contoh inilah banyak kan? So kita lihat je float, square, float X. So kita refer kat bawah. Oh nampak nilainya adalah float, square, float X. Okey. So ini nilainya. Lepas tu dia pun masuk ke bawah. Bila masuk ke bawah, float P. P nilai baru, benda yang baru. So, sekarang ni dia nak declare P. P sama dengan X darab X. Tadi nilai X tadi ada berapa? 2 kan? 2 darab 2. So, nilai P ni adalah, nilai ada berapa? Nilai P ni adalah 4. Okey, so value ini dia akan terus naik ke atas balik semula selepas dia selesai melaksanakan tugasnya. Okey, so value kat sini adalah 4. So value apa yang 4? Iaitu M ini yang 4. Okey, so M lagi stay sama, nilai dia 2. Tetapi nilai M ni adalah berubah sebab ini nilainya. Sebab kita dah buat equation yang ni. Faham Okey, selepas tu barulah keluar printf square of the given number. %f ini merujuk kepada M. %f ini pula merujuk kepada n. So nilai ini M adalah 2, n adalah 4. Betul ke macam tu? Okey, mari kita try run. Okey, kita tekan execute command. Okey, kita simpan dulu kat dalam kita punya folder lab 4. Okey. Ini adalah example 1. Okey. Okey, saya besarkan sedikit.
Okey, kita masuk, dia kata enter some number for finding square. Okey ni printf. So kita masukkan 2. Oh, keluar terus. Square of the given number 2.000 is 4.000. So ini saya masukkan tadi. So kita adik-adik boleh buat untuk example ni dan terangkan kepada saya. Okey. So adik-adik boleh ubah juga. Mungkin adik-adik boleh tukar kepada integer ke dan sebagainya. Bila kita tukar integer yang ni, pastikan ini adalah %d. Okey? Placeholder namanya. Namanya adalah placeholder. Okey adik-adik semua, kita pergi ke example seterusnya, iaitu example yang kedua. Ni, panjang ni example kedua. Okey, mari kita salin daripada sini ke sini. Okey, so okey adik-adik kita kecil, kita panjangkan sikit yang ni. Kita besarkan. Kita yang sini ni kan, kita salin semuanya. Sorry. Kecil kan. Nampak Okey, so kat sini kita pun Ctrl N saja. Okey adik-adik, lepas kita dah salin ke semua, kita punya example tu, mari kita lihat macam mana boleh jadi macam ni. Okey, saya besarkan sedikit ya. Okey, yang pertama, include stdio hash. Okey, dah settle. Okey, kat sini dia declare ada 2. Nampak tak kat sini? Ini adalah function prototype. Dia ada 2 benda ni. int tambah, int 1 dengan int 2. Void nama. Okey, kita ingat tak masa kita belajar kat dalam slide saya? Void nama ni, bila kita gunakan void, dia tak ada return value. Tetapi tak ada void tu boleh ada katakan ada return value. Macam kita terangkan dalam slide saya sebelum ni. Okey, mari kita lihat satu persatu. Ini adalah function prototype. Bila kat atas ni ya. Okey, lepas tu int main, int first second. Int first second. Lepas tu int result lagi. Okey. So, mari saya try run dulu. Macam mana keluar benda ni Okey. Example, ini adalah example 2. Dia keluar macam ini. Sila masukkan 2 nombor. Okey. Betul Sila masukkan 2 nombor. Betul. Memang dia minta kat sini 2 nombor. Okey, lepas tu tiba-tiba pula keluar nombor pertama. Nombor pertama ni user kena masukkan nilainya. Bila user masukkan, contohlah saya masukkan nilainya adalah 2 Okey, dia minta lagi value ni nombor kedua. Kenapa? Okey, adik perasan tak? Nombor yang pertama, lepas tu dia terus %d. Okey, ini user masukkan. Saya masukkan 2 tadi kan? Okey, lepas tu dia terus masukkan nombor yang kedua. So user masukkan lagi untuk yang ni. Yang ni, %d ini merujuk kepada first. First ni. So first kita adalah nilainya adalah 2. Okey, yang ni pula nilainya adalah second. So saya masukkan nombor yang kedua ni adalah, contoh saya masukkan 1 lah ya. Okey, so dia terus keluar kat sini. Hasil tambah 2 nombor yang diberikan adalah 3. Lepas tu keluar lab DAC satu-satu ni. Macam mana ni? Okey, mari kita lihat satu persatu kita punya coding. Okey, adik-adik lihat Okey, untuk kes yang ni, sila masukkan 2 nombor. Nombor pertama, okey, user masukkan. Nombor kedua, display lagi. User masukkan lagi. Nombor second. Okey, lepas tu tiba-tiba, ini nampak tak? Result sama dengan tambah. Lepas tu ada first and second. First ni merujuk kepada nilai adik masukkan tadi 2. Ini pula second merujuk kepada nilai yang adik. Okey. Ini dipanggil function apa? Function call. Sebab apa macam mana kita nak tahu dia function call? Sebab dia ada parenthesis ni. Dan kita rasa ada benda tak selesai lagi. So, dia pun recall yang atas. Bila dia recall yang atas, apa yang sama dengan dia? Iaitu yang ni. Ada 2 nilai kan? First and second. So, dia akan recall nilai ni tambah kan. So, dia akan tengok. Oh, ada kat sini rupanya function prototype-nya. Oh, ada. Nama dia adalah first tadi dipanggil integer int 1. Second tadi adalah int 2. So, mana dia punya function definition? So, dia turun bawah balik semula. Oh, ni lah sebab int tambah. Adik lihat ni, int tambah. Kat sini ni, int 1 dan int 2. Kat sini rupanya. Mari kita tengok. Dia pun kita masuk dalam ni. Bila masuk dalam ni, dipanggil int some number. Ni benda baru pula ni. Benda baru pula ni. Dia declare int some number. Int some number sama dengan 1 tambah 2. Nilai kita yang int 1 ni adalah nilainya 2. Tadi kan kita masukkan. Int 2 tadi nilainya adalah 1. So, some number sama dengan 1 tambah 2. So, value untuk some number adalah 3.
Nilai ini dia akan bawa ni atas. So, nilai result adalah 3 sekarang ni. Okey, so sebab tu keluar hasil tambah dua nombor yang diberikan adalah persen D. Persen D result tadi merujuk kepada nilai yang tadi tambah tadi. So, nilai dia adalah 3. Pandai. Subhanallah. Okey, lepas tu dia pun turun bawah lagi sebab komputer baca daripada atas ke bawah, kiri ke kanan. Okey, nama parenthesis. Oh, benda apa ni? Dia recall balik. Ni di definition. Sorry. Ni adalah function call. Okey, boleh rehat kat sini. Oh, mana ni? Ni rupanya kat atas ni. Dia punya function prototype. Dan bila turun bawah balik semula, mana cari? Ni rupanya. So, dia kenapa ada void? Sebab dia tak perlu return value. Dia hanya display sahaja. So, ini yang akan display di sini. Bila naik ni, dibawa yang display tadi bawa ke sini. So, ini adalah selepasnya. So, sebab tu dia keluar benda ni. Okey, adik-adik semua. So, adik-adik boleh faham insya-Allah dan teruskan buat untuk example ini ya. Okey, mari kita lihat untuk kita punya seterusnya. Oh, dah habis dah example kita. Kita tengok question. Okey, question ni, soalan ni. Yang pertama, by using the same source code that you have written in your earlier exercise. Maksudnya, yang adik buat exercise yang kedua tadi. Kan, tadi buat tambah. Lepas tambah, dia ada satu lagi iaitu yang kita display benda ni kan. Okey, so itu dah 2 dah. Okey, dia kata create, buat 4 function lagi. Dia kata all together you have 6 function. Sekarang tadi kita dah buat 2 function dalam exercise tu. Sekarang ni dia minta lagi buat lagi 4 function. So yang pertama adik-adik kena buat tolak ni. Yang kedua adik-adik kena buat darab. Yang ketiga adik-adik kena buat yang ni display benda ni. Yang keempat adik-adik kena buat display benda ni. Faham Okey, bagus. Seterusnya adalah seterusnya adik-adik buat function yang soalan yang kedua. Soalan 2 ni pula senang juga. Write full C program to calculate hypotenuse and area for the triangle as shown in figure 2. So adik-adik boleh buat untuk soalan ini dan buat juga dalam bentuk function untuk dan gunakan equation ini. Okey adik-adik semua, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.